الرحمن الرحيم أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. Asyihatan alaikum, mereka bersikap bakhil, kedekut terhadap kamu wahai orang mukmin untuk memberikan sebarang pertolongan. Fa idza ja'al khawfu, dan dalam pada itu apabila datang ancaman musuh yang menimbulkan ketakutan, ra'aitahum yanzuruna ilaika, engkau melihat mereka memandang kepadamu untuk meminta pertolongan. Taduru a'yunuhum, dengan keadaan mata mereka berputar-putar seperti orang kalladzi yughsha 'alaihi minal mauti, seperti orang yang pengsan semasa hampir mati. Fa idza dhahabal khawfu, kemudian apabila hilang perasaan takut itu, salakukum bi'alsinatin hidad, mereka mencela kamu dengan lidah mereka yang tajam. Asyihatan 'alal khairi, sambil mereka lobakan kebaikan yang diberikan Allah kepada kamu. Ulaika lam yu'minu, mereka itu sebenarnya tidak beriman. Fa'ahbatallahu a'malahum, lalu Allah gugurkan amal-amal mereka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan yang demikian itu mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Ayat-ayat masih lagi bercakap pasal perangai munafikin. Bila ayat begini banyak bercakap pasal munafikin, sedangkan bercakap tentang perang hanya perang Ahzab hanya 2 ayat, 3 ayat saja. Tapi bila bercakap pasal anggota masyarakat yang bersikap munafik ini, begitu banyak maknanya perang tak payah. Tidaklah suatu perkara yang menyulitkan umat Islam. Tapi yang menyulitkan ialah sikap nifak, sikap bermuka dua dalam masyarakat. Ini yang sukar bagi Nabi untuk membuat strategi. Sebab ini orang yang tidak bertanggungjawab ada dalam masyarakat ini. Ketika perang, dia nampaknya harta. Ketika nampak nak kalah, dia duduk di sebelah musuh. Jika duduk dalam masyarakat ini, dia memburuk-burukkan Nabi dan pimpinan. Bukan sajanya setakat itu, tetapi mereka pulaknya mengintai peluang menolong Nabi, tolong Nabi, sama sekali bakhil. Asyihatan, bakhil tenaga, bukan hanya bakhil harta, bakhil tenaga. Mahal rupanya mereka ini orang munafik ni. Kemudian bila ada peluang untuk kebajikan, mereka lah orang duduk barisan depan nak cari benda, cari keuntungan. Asyihatan 'alal khairi pula. Orang ni Allah menyatakan ulaika lam yu'minu, ini orang tidak beriman. Tak beriman. Tapi ayat tak kata ulaika alladzina kafaru, tidak kata orang kafir. Orang kafir tu dia jelas lagi, dan dia yang tak jelas ni tak beriman. Orang macam ni akhlak mereka ni akhlak tidak beriman. Itu ayatnya. Jadi mengapa begini banyak ayat bercakap pasal munafik? Pertama sekali ayat menyuruh supaya kita melihat diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum daripada kita melihat orang sebenarnya munafik, lihat diri sendiri. Apakah perangai ini masih ada pada kita? Perangai mana? Perangai berat untuk melakukan amal kebajikan untuk Islam, bukan berat untuk melakukan kebajikan ni. Bakhil ni kelekut dengan harta. Tengok orang miskin tu rasa rendah, dia rasa terlalu tinggilah dianya pasal dia kaya. Tidak sekat itu. Mereka ini hatta amalan bertenaga sekalipun asyihah, bakhil untuk berbuat kebajikan.
Bakhil biasanya dikatakan kepada harta. Harta daripada ada dalam poket tiba-tiba tak ada. Maknanya tak mahulah macam tu, mahu ada kekal selama-lamanya dalam ni. Tak bakhil. Tapi tidak macam tu. Tidak macam tu. Sayangkan tenaga, sukar untuk menolong orang, sukar bukan sekadar untuk menolong. Kalau pertolongan ni bukan wang, sepatah kata kita beri, ucap supaya dia bersikap jujur. Sepatah kata pun sudah cukup dah ya, untuk menunjukkan bahawa kita simpati kepadanya. Ada orang yang mereka tidak memerlukan wang, tidak memerlukan sumbangan harta, tapi mereka memerlukan kita sayang kepadanya, simpati terhadap, cukup setakat itu. Munafik jauh sekali. Jauh sekali. Orang mereka ingin menggunakan belakang orang lain untuk dipijak, kemudian mendapatkan sesuatu. Itu dia. Menggunakan nama orang lain, belakang orang lain, dia pijak atas belakang, dia dapat wang, dapat sesuatu, kemudian dia tinggal. Buruklah keadaan seumpama ini. Kalau tujuan untuk mendapatkan kebendaan, kita berkongsi dengan sama banyaklah 50 boleh tahan. Itu pun Quran tak mahu macam tu. Tetapi bila guna orang lain untuk mendapatkan sesuatu, apabila dapat mereka tinggal. Bukan hanya tinggal, mereka memburuk-burukkan pula orang lain. Allah, buruk sekali orang sikap yang seumpama ini. Oleh yang demikian, pertama sekali sikap yang disebut dalam ayat ini asyihatan, bakhil. Orang mukmin ialah orang yang tidak bakhil, orang yang suka bernafkah. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ardi. Mengapa kamu bakhil, tidak berbelanja? Allah Subhanahu wa taala kekayaannya dalam langit dan di bumi ini. Untuk siapa? Untuk kamu. Barang-barang ini ketika di dunia ini, barang harta benda ketika di dunia ini dia mudah tamat. Dia tamat. Pertamanya kita mati, tamat dia. Ada khidmat dia tamat. Kalau tak mati lagi pun, tak mati lagi, datang kiamat dia tamat. Bukan setakat tamat faedah daripada harta benda itu, dia tamat habis keseluruhan istilah di sini. Tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah. Bahasa pun tak ada lagi dah. Bahasa istilah nak guna tu dah tak ada. Bawa ke akhirat pun tak laku lagi perkara ini. Ini dunia dia ada undang-undang dia. Undang-undang ni mudah tamat. Di dunia kita sebutkan, kita memakai istilah pembahagian manusia. Kita bahagikan kepada mukmin, kepada kafir. Ini istilah dunia itu daripada sudut agama. Kita bahagikan kepada orang kampung, orang bandar. Kita bagi dia. Kita bahagikan pulanya kepada orang mengaji dengan orang tak mengaji, terpelajar dan tak terpelajar. Kita bahagikan pula menurut pangkat. Orang ada pangkat, ini tak ada pangkat. Banyak lagi. Ini orang ada harta, ini tak ada harta. Ini kumpulan A, ini kumpulan B. Ini skin gaji dia nya berapa, DS ke apa-apa dia ada benda-benda istilah dia. Istilah ni tak lama kita pakai. Kita tukar pada satu istilah lain. Istilahnya muttaqin, hujjah. Orang bertakwa dan orang yang berdosa. Kafir mukmin, ahlul jannah, ahlul nar, puak syurga, puak neraka. Dulu tak ada dulu istilah lain. Masuk tinggal saja ke alam akhirat. Bukan sahaja bumi ni diruntuh, langit diruntuh, semua jadi musnahkan, dihancur leburkan, kemudian ditukar dengan satu alam lain, namanya alam akhirat. Alam akhirat bukan saja tukar manusia, pembahagian manusia itu sendiri pun ditukar. Manusia ditukar. Tukar yang pertama sekali, kalau dia orang baik, orang mukmin, dia akan ditukar kepada umur sama saja. Urban atraba, sama saja. Berapa umurnya? 33 tahun. Antara 30-33 tahun umur dia. Setengah ulama menyatakan laki-laki dan perempuan ini pun kita bahagi di sini ni, berlaku pada laki-laki perempuan. Di akhirat tak ada laki-laki dan perempuan, orang soleh dan orang tidak soleh. Kalau begitu pasangan ini pasangan macam mana dalam surga? Dia pasangan bukan lagi nak ni, bukan lagi maknanya pasangan itu kita duk kiranya kita tahun depan ni dapat anak lelaki dah pula. Itu tak kira yang kita tak ada dah.
Tak ada dah. Tak ada dah orangnya dia kiranya bila kahwin dapat besar keluarga kitanya, dapat anak 10 orang, 11 orang, orang besarnya. Ataupun kita nak anaknya 2 orang je cukuplah, laki-laki seorang, perempuan seorang. Sibuk ramai-ramai ni. Tak fikir macam tu. Kita jangan fikir masuk dalam surga kita jadi macam tu. Tak ada. Al-Quranul Karim bila bercakap tentang bidadari dalam surga, dia gelapkan. Dia gelapkan siapa bidadari? Siapa bidadari? Kan dah runtuh dah dulu. Selepas pada kiamat dah runtuh, dah tak ada lagi bakar keturunan, habis dah. Orang katanya bidadari itu dia beranak dari surga. Siapa nak pergi beranak dari surga? Tak ada orang nak pergi bersalin dalam surga. Surga bukan tempat bersalin. Tak ada. Surga dia tak ada tandas. Orang kencing, orang buainya makan ada. Tapi makan dia buangnya berpeluh ni. Jusya'un rashun tarashil miski. Dalam surga makan adalah disebutnya walahmi tayrin mimma yashtahun. Daging burung. Kita dah daging burung tak sedap, kita suka fikir. Daging burung dalam surga makan, itu daging yang baik sekali. Wa fakihat a'nab uruban atraba li ashabil yamin. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami ciptakan mereka ini dengan satu bentuk yang lain. Bentuk lain, bukan bentuk macam ni. Hidung serupa yang berlaku semua sekali orang. Hidup sekarang ni, dunia ni ada hidung dia ukuran pendek, ukuran panjang. Tak ada lagi yang tu. Jadi jangan fikir kita hidup dalam dunia ini juga kita akan bawa ke surga. Tak ada. Kalaupun dia orang kafir, tak ada dia pulanya dia bawa body dunia ni pergi ke akhirat. Tak ada. Body ni bakar. Dibakar. Kalau bakar hang jadi debu tak apa. Dia bakar ni hitam, legam. Adalah orang mukmin pula. Orang mukmin yang kena lepas bakar dia kata cukuplah tempohnya. Berapa lama dah? 20,000 tahun duduk dalam neraka bakar. Dia kata berapa masuk orang cuci semua duduk dalam surga. Kita ingin masuk surga buat apa? Masuk surga dia kata badan macam ni. Izhab ila nahril hayah. Pergi kepada sungai. Sungai namanya sungai hidup ataupun sungai malu. Al-haya ataupun al-hayah. Pergi mandi. Ini akhirat ni, dunia ni lain. Pergi mandi, naik mandi itu bersinar macam ahli surga. Terus masuk. Boleh masuk tawan lah. Boleh masuk tawan. Nak fikir macam mana kita nak fikir keadaan yang seumpama ini? Tak boleh fikir sama sekali. Tak ada otak tak boleh fikir sampai pada itu. Tak ada mata yang pernah melihat seumpama itu. Tak ada telinga kita pernah dengar keadaan yang seumpama itu. Jadi jangan fikir bahawa kita di dalam dunia dan kita akan bawa hal yang seumpama ini juga ke akhirat. Tidak. Oleh demikian di akhirat dia ada bayarannya. Bayaran dia mahal. Bayaran di dunia ni dia, kalau kita tak ada duit kita boleh duduk hotel 2 bintang je. Orang kaya-kaya tu pergi 5 bintang ke atas. Akhirat tak ada. Akhiratnya al-amalus salih, al-iman wal-amalus salih. Ini saja yang membawa seorang itu ke syurga. Inilah tiket makannya, tiket minumnya, kelas pertama, semua kelas pertama. Tinggal laginya dia ada kelas pertama ni. Orang masuk syurga pun kadang-kadangnya hidangan banyak, tapi dia tak sampai, dia tak lalu makan. Dia jemput-jemput gitu je. Ada yang kaki makan sampai dalam surga pun makan, dia makan je, dia sapu habis. Itu tahap masing-masing lah. Tahap masing-masing. Jadi inilah dia bila ayat ni dia bercakap tentang munafikin ini, tentang munafikin, kita kena ingat lawan dia ni orang mukmin, orang soleh. Itu lawannya. Sikap ni buruk di dunia dan buruk di akhirat, buruk di mana-mana pun. Bakhil dari melakukan amal kebajikan. Bakhil daripada amal melakukan kebajikan, padahalnya amal kebajikan di dunia ini, amal kebajikan di dunia ini jalan untuk bawa ke akhirat. Kalau kita bakhil, apa yang kita akan boleh bawa ke akhirat nanti? Tak ada perkara yang boleh bawa. Akhirat amal saleh, akhirat iman dan amal saleh. Pembahagian manusia, satu kafir, satu mukmin, satu fujar, satu salihin. Fujar orang yang berdosa dan orang saleh yang kedua. Baik, kita ikuti lagi macam mana perangai orang ni. Fa idza ja'al khawf ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kallazi yusha 'alaihi minal maut. Bila datang takut munafik ini berperang, memang dulu lagi pun dia bukan kaki, bukan tak suka perang. Tapi bila datang peperangan, orang pergi perang,
pergi perang, dia duduk di rumah, kononnya nak jaga rumah dia, takut dia. Al-Quran menyatakan sikap keadaan mereka. Ra'aitahum yanzuruna ilaika. Mereka, engkau lihat mereka, engkau Nabi ataupun orang mukmin, lihat orang munafik itu, mereka yanzuruna ilaika, melihat kepadamu, tadur a'yunuhum, mata mereka berputar-putar. Kita bahasa Melayu kita sebut mata berputar-putar. Kita tak sebut mata tu. Mata mereka tadur, yang merenungkan kepada engkau Muhammad, yang merenungkan kepadamu, kalau boleh tolonglah. Tolong, minta tolong. Tadur a'yunuhum kalladhi yusha alaihi minal mauti, seperti orang yang dekat nak mati. Macam mana orang dekat nak mati? Orang dekat nak mati ni mata dia kuyu, mata dia tak nak kelip lagi. Dia buka mata, dia tutup. Dia buka mata, nak, dan dia dekat nak mati. Begitulah orang yang diserang ketakutan. Orang munafik yang diserang ketakutan, ketika orang membuat pakatan untuk berperang, mereka lah orang yang pertama sekali minta cuti. Minta cuti. Tapi ketika mereka diserang ketakutan, mereka ingin memohon pertolongan. Tetapi apabila kemenangan diperolehi, mereka pula menunjuk satu sikap yang lain pula, bertanya mana bahagian mereka, mana gaji mereka. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. Apabila ketakutan hilang dengan kemenangan, macam mana pula sikap mereka? Salakukum bi'alsinatin hijad, mereka mencela kamu dengan lidah yang tajam. Kalau menang pulanya, mereka nak berjatuh pula. Mereka nak tarik kaki supaya turun, menang, tak suka. Mereka mahu tempat kemenangan itu mereka punya, bukan Nabi dan bukan orang Islam yang berjuang, tetapi mereka yang memainkan peranan pula menjadikan kemenangan itu. Salakukum bi'alsinatin hijad, mereka mencela kamu dengan lidah yang tajam. Asyihatan 'alal khairi, mereka pula loba untuk mendapatkan kebaikan yang diberi oleh Allah kepada kamu. Kebaikan apa hasil daripada peperangan? Sebenarnya sumber keuangan negara Islam pada zaman itu, salah satu daripadanya ialah harta rampasan perang. Sebahagian daripadanya kerana harta rampasan perang ni untuk membantu tentera-tentera, sebab mereka tidak ada gaji. Harta rampasan perang terdiri daripada senjata, kenderaan, unta, kuda dan berbagai-bagai lagi, dan bekalan makanan, malah tanah, bumi tempat tinggal juga hasil daripada harta rampasan perang. Bila menang, kayalah, tidak ada sumber lain, kaya. Waktu perang mereka berbelanja harta benda yang ada pada mereka. Bila mereka menang, pembagian harta ghanimah, orang yang keluar pergi perang bawa kenderaan, unta, kuda, dapat dua bahagian sahma ni. Bagi orang tak bawa kenderaan, sahmun wahid, satu bahagian saja. Banyaklah bahagian tu. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum, mereka itu tidak beriman. Tuhan nafikan tidak beriman. Pasal apa tidak kata kufur? Pasal tak tahu hati dia. Perangai munafik. Hati dia sudah kepada Allah Ta'ala lah. Kita kata orang munafik itu kafir dia, kita tidak ada hak, sebab Allah tak buka hati dia itu kepada semua orang. Oleh demikian, kita tidak boleh lebih menghukum mereka dengan kufur, tetapi hanyalah setakat mereka tidak beriman dengan sebenarnya. Fa'ahbatallahu a'malahum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala gugurkan pahala amal-amal mereka. Orang munafik ini pun dia semayang, dia puasa, kalau keadaannya dia semayang pun molek ketika mari khosok tu elok nampak semayang duduk dalam lain khosok. Tapi pahalanya di mana? Pahala tu gugur. Semayang tu cantik dah molek dah kadang-kadang, tapi pahala gugur. Pahala gugur ni istilah di sini ahbata. Kita buat kerja tak ada gaji, sebab kita berjabat saja pergi buat. Orang lain kerja, kita pergi buat, tak ada gaji orang yang sepatutnya.
Kalau bayar gaji juga salah lah. Macam mana dia pergi duduk buah saja, tiba-tibanya ada gaji macam orang lain juga. Tak boleh. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu mudah saja bagi sisi Allah untuk membuat balasan bagi terhadap mereka yang disebutnya sebagai munafik. Kemudian perangai mereka lagi disambung dalam ayat 20, yahsabuna al-ahzab.